Okey, dan rakan setugas Ahmad Syahrazani kini berada di Copenhagen menjelang kejuaraan badminton dunia yang bermula pada Isnin. So, kita nak say hi to Ahmed. Di Hello. Copenhagen. Copenhagen. Gopeng. Ahmad. Oh, good, man. Hai Suzana, hai Farish, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik. Setakat ni all good. Okey, all good. Kita terus saja kepada soalan kita mengenai tentunya kejohanan di sana. Tadi kita baru saja mendengar daripada Go Jinwei tentang apa yang akan dia lalui dan miracle yang diberikan orang kata tu atas nama dia tu. Macam mana Ahmad tengok sendiri peluang Jinwei, terutama di perlawanan pertama menentang Vivian Sandorhazi dulu sebelum kepusingan seterusnya, insya-Allah. Baik, peluang dengan Go Jinwei ni sentiasa ada. Pada waktu kita paling kurang jangkakan dia berupaya untuk mencipta sesuatu yang luar biasa, maka itu yang dilakukan. Tapi tentang Vivian Sandorhazi, saya sempat berbicara dengan Jinwei. Lanjutan daripada apa yang sudah pun disampaikan, tidak ada rekod pertemuan. Bagaimanapun dia tetap hormat kepada lawannya. Yang penting adalah untuk cipta kemenangan. Sama ada straight games ataupun dalam pertembungan 3 set, yang penting menang terlebih dahulu. Tetapi kalau rezekinya nanti di pusingan kedua bertemu dengan An Se Yang, antara 4 pemain wanita terbaik dalam era moden badminton sekarang ini, maka misi yang terutama buat Jinwei adalah untuk cuba mengheret saingan ke penentuan, set penentuan, memandangkan 2 aksi sebelum ini termasuk di Terbuka Malaysia pada awal tahun, Se Yang menundukkan Jinwei dalam pertembungan straight games. Jadi ini satu penanda arah sebab Jinwei bagaimana dia untuk cuba melakukan sesuatu yang dianggap ramai sebagai mustahil. Tapi yang paling penting, seperti mana yang sudah pun disebutkan Jinwei, get the first match over first. Dan dia saya pribadi saya lihat seperti biasa perwatakan yang sangat positif. Sebenarnya sebelum berangkat ke Copenhagen saya berhasrat untuk menemu bual dia, tetapi tidak ada takdir. Sempat saya WhatsApp kepada dia, see you soon. Dia sebutkan see you after World Championship, tapi saya buat surprise, saya ada di Copenhagen dan satu perbicaraan yang terujalah antara dua pihak berkongsi kempen perseorangan wanita nombor 1 negara ini. Okey, kalau bercakap tentang perseorangan wanita nombor 1 dan juga nombor 2, kita akan macam nak tak nak akan sebut juga SK Sona. Betul Ahmed? So mungkin Ahmed juga ada sesuatu yang Ahmed nak kongsikan tentang laluan dan juga peluang untuk SK Sona. Okey, pada waktu undian dilaksanakan pada 10 Ogos lalu, apabila melihat kepada undian perseorangan wanita, dalam hati kecil saya menyebut ini satu tuah yang sangat tidak Jinwei bakal bertemu dengan Se Yang kalau rezekinya lepas pusingan pertama, dan saya yakin dia berupaya untuk melepas salangan tersebut. Sementara Kisona, jikalau lepas salangan pertama, sekali lagi saya yakin dengan kemampuannya, Kisona akan menentang perseorangan daripada Taiwan iaitu Payupo. Dia akan bertemu dengan jaguh daripada China iaitu Chen Yufei. Chen Yufei ni sebenarnya saya sebutkan one of among the four the best women single sekarang ni. Ada Chen Yufei, ada An Se Yang, ada Akane Yamaguchi dan juga Tai Zuying. Jadi Payupo tidak ada pertemuan, ada rekod pertemuan sebelum ini dengan SK Sona, dan Chen Yufei ada satu pertemuan, satu itu memang pada Yufei. Tapi Kisona saya lihat persiapannya sedikit positif kalau nak dibandingkan dengan aksi terdahulu di mana dia mengalami kecederaan, dan dia juga sempat berlatih di hometownnya di Seremban Negeri Sembilan. Lihat juga dia berada dalam mood yang baik ketika menguji gelanggang di Royal Arena ni. Jadi saya percaya kedua-dua perseorangan wanita negara kita berupaya untuk melepasi halangan pusingan pertama. Mood baik tu yang kita lega sikit ya. Mood baik itu sesuatu perkembangan positif. Tapi apa yang saya perhatikan juga, Zija di interview juga dengan Jinwei nampak stres, bukan stres, mungkin agak orang kata tu tournament punya face, menghadapi seriusnya tu membawa saya kepada bergu wanita utama negara Pearly dan Tina. Bagaimana anda tengok persiapan mereka pula? Okey, Pearly dan Tina, saya tidak sempat berbicara dengan mereka sebelum mereka berangkat ke Copenhagen. Skuad yang bernaung di bawah Persatuan Badminton Malaysia BM sudah pun berada di sini, dan saya difahamkan mereka akan menguji gelanggang di Royal Arena ni, dan saya akan cuba mendapatkan reaksi mereka secepat mungkin. Perkembangan untuk anda peminat badminton tanah air dan juga rakyat Malaysia. Tapi 3 kejohanan yang terdahulu sudah pasti tidak mahu pulangan yang diharapkan oleh Pearly dan juga Tina. Saya lihat intensiti latihan ketika di Akademi Badminton Malaysia sepanjang 2 minggu lalu ni berada di tahap yang saya sebutkan berintensiti tinggi. Kita lihat bagaimana Tina dan juga Pearly diuji, apatah lagi ketika sesi latihan menghabiskan 3 versus 1, di mana mereka memantapkan pertahanan. Dan saya lihat Pearly sebagai individu yang memiliki smash paling pantas dalam saingan membabitkan wanita, juga menajamkan
itu kalau kita melihat kepada undian mereka sebagai pilihan, mereka akan peroleh bye dan akan bertemu sama ada gandingan daripada Scotland ataupun Australia, dan selepas itu mereka berdepan laluan sukar akan bertemu dengan pasangan daripada Jepun. Dan tidak silap saya kalau melihat pada undian dalam tu, kalau membabitkan wakil pilihan, ada 4 pilihan dalam top 10 sebenarnya dalam undian tersebut. Dan itu memberikan gambaran bahawa mereka bakal berdepan laluan sukar. Tapi apabila membicarakan soal Pearly dan juga Tina ni, mengingat kembali kepada bergu wanita ikonik yang lampau bermula dengan Chin Hui dan juga Wong Peti, saya ada terbit perasaan bahawa kalaulah ada pingat daripada bergu wanita yang akan hadir dalam kejohanan edisi kali ini ataupun akan datang, ianya akan datang daripada Pearly dan juga Tina. Jadi itu outlook awal lah kalau membabitkan Pearly dan juga Tina ini. Right. Nak lagi menarik yang Farish, ada pula kita ada buat rekod servis terpantas lagi dipecahkan. Tu lagi best Mat kan? Okey, mungkin Ahmed juga boleh kongsikan satu pasangan yang saya rasa cukup menarik juga untuk kita nak tahu Mat. Anna Chong dan juga Teo Amazing. Bagaimana bila Ahmed lihat mereka mampu memberi impact kepada kejohanan dunia kali ini? Okey, mereka akan bertemu lawan daripada Amerika Syarikat, pasangan kembar. Jadi itu salah satu prospek yang cukup menarik. Tapi buat Anna dan juga Meijing ni, kalau ikutkan perkembangan semasa, mereka sepatutnya tidak berada dalam perbicaraan ataupun perbualan untuk layak ke kejohanan dunia. Tetapi itulah tuah pada mereka berada dalam barisan simpanan. Kita lihat penarikan diri lebih awal menampakkan mereka berada dalam penerbangan ke Copenhagen, Denmark ini. Tapi harus realistik, madangkan Anna Chong sebenarnya baru sahaja berlatih dalam keadaan intensiti yang sebenar selepas hampir setahun dibelenggu kecederaan lutut kanan, kecederaan ACL, dan kemudian menjalani pembedahan dan kemudian dapat perkabaran yang cukup baik. Jadi untuk gandingan Anna dan juga Meijing ni yang akan membuat debut mereka, kalau maafkan saya, penampilan kedua. Jadi ini merupakan satu perkembangan bergu kedua wanita negara selepas Pearly dan juga Tina. Alright. Bercerita tentang double. Ada lagi. Bukan itu saja. Takkan nak bagi Ahmed relax. Betul. Banyak kita tanya. Satu lagi. Moa and Tilda Shu. Itu dari Sweden. Itu adalah seteru yang akan dihadapi oleh Vivian Hu dan juga Lim Chiu Sin. Bagaimana pula tentang mereka ini? Adakah juga surprise mungkin kita boleh jangkakan atau bagaimana, Mat? Betul-betul ambil kesempatan ya, Farish dan juga Suzana. Dahaga sikit sekarang ni. Banyak nama yang perlu saya ingat, tetapi kalau membabitkan Chiu Sen dan juga Vivian Hu yang merupakan juara bertahan dalam saingan kebangsaan, mereka akan bertemu dengan Sweden sebenarnya sudah disebutkan oleh Farish dan juga Su. Saya percaya mereka berupaya untuk melewati harangan tersebut. Tapi selepas itu akan bertemu dengan Yuki Fukushima dan juga Sayaka Hirota, merupakan gandingan Jepun yang berpengalaman. Persiapan mereka dalam kamp profesional ini saya anggap memiliki gandingan-gandingan yang berupaya untuk bantu mereka memastikan mereka berada di tahap yang sebenar. Saya sempat berbicara dengan Vivian bagaimana dia menjalani setiap kejohanan itu sebagai ibarat yang terakhir lah sebagaimana yang disebutkan. Dia pun akur waktu dia di pentas tertinggi dunia tak lama. Jadi ini merupakan satu kenangan yang istimewa buat Vivian, dan saya harap Chiu Sen berupaya untuk bantu juga. Saya percaya dia juga memiliki semangat yang sama. Apatah lagi dia ni, Lim Chiu Sen ni, perjalanan kerjaya dia sama seperti M. Tina. Terlebih dahulu sebagai perseorangan dan kemudian beralih kesayangan bergu, dan apabila dia bergandingan dengan Vivian, saya percaya itu satu gandingan yang ataupun langkah paling tepat untuk Chiu Sen. Jadi saya harap agar Chiu Sen dan juga Vivian berupaya untuk sama-sama mengiringi gandingan-gandingan di bawah naungan BM untuk melangkah jauh dalam saingan kejohanan dunia kali ini. Walaupun di atas kertas mungkin nampak sukar untuk ketiga daripada mereka berada di suku akhir, tapi siapa tahu ini World Championship, apa saja boleh berlaku. Betul tu, Mat. Dan sebelum kita melepaskan, Mat, saya nak ucapkan selamat kembali ke pentas kejohanan dunia. Saya ingat first time saya ada berinteraksi dengan Ahmed di kejohanan dunia 2013. Wow. Menunjukkan dan usia. Ahmed masih lagi stensil untuk kejohanan dunia. Masa tu Masih lagi tu. Terima kasih, Mat. Terima kasih, kirim salam Selamat dekat tugas. Paul Erik Høyer-Larsen, Peter Gede Christensen dan Peter Schmeichel. Semua idola. Lalang kan kat Denmark tu. Thank you, Mat. Terima kasih. Thank you, Mat. Terima kasih. Terima kasih, Su.